Right, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sudi bersiaran pada pagi ini. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan rahmatnya dapat kita semua warga pendidikan terus berkongsi ilmu dalam satu lagi webinar anjuran J Prisma Sleep Partners Negeri Johor menerusi platform YouLead Channel SI Partners Negeri Johor. Untuk makluman hadirin, webinar pagi ini bersiaran terus dari Hotel GBW Johor Bahru dan merupakan salah satu inisiatif pengisian mesyuarat penyelarasan program transformasi sekolah 2025 atau dikenali dengan TS25 di mana peserta terdiri daripada semua rakan elit SIP Partners Negeri Johor. Dan kali ini kita sekali lagi amat bersyukur kerana bersama-sama kita pagi ini ialah figura profesional yang memang tidak asing lagi bagi warga pendidik Malaysia. Beliau ialah Dr. Hajah Zailah Zainuddin, pensyarah cemerlang Grade Hasi IPG Kampus Raja Malewa yang juga merupakan seorang yang giat di platform Alamaya melalui siri Dr. Zailah Live di YouTube dan page FB Dr. Zailah. Dr. Zailah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you so much JPN atas jemputan ini. Thank you Doktor, terima kasih banyak kerana menerima lamaran kami dan kami sangat berbesar hatilah Doktor dapat bersama-sama kami pada pagi ini insyaAllah selama bersiaran selama lebih kurang 1.5 jam Doktor. Okey, sebelum itu saya nak bacakan sedikitlah sedikit biodata tetamu khas kita pada hari ini dan juga sedikit daripada background education background beliau. Dr. Zailah dilahirkan di Kuala Pilah, Negeri Sembilan dan memulakan karier sebagai pendidik, sebagai guru fizik. Doktor, beliau pernah memegang jawatan pentadbiran juga sebagai guru kanan mata pelajaran bidang sains dan matematik, penolong kanan di Melaka, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Terengganu, Pahang dan juga pernah berkhidmat di Jabatan Pendidikan Negeri Pahang dan juga Jabatan Pendidikan Terengganu. Dr. Zailah ialah graduan Bachelor of Science in Physics di Brock University, Canada pada tahun 1986. Juga memperoleh Diploma Pendidikan Honours di UKM 1987. Beliau juga memperoleh Masters in Education, Curriculum and Instructional Leadership, University of Houston, Texas, USA pada tahun 1995 dan juga memperoleh PhD di UKM dalam bidang Science Education pada tahun 2005. Dengan ilmu dan pengetahuan yang amat luas ni, beliau sangat bergiat aktif berkongsi ilmu, amalan kajian tindakan dan mengendalikan program pembangunan profesionalisme guru dan kepimpinan pendidikan di seluruh Malaysia. Antara pencapaian terbaik Dr. Zailah di peringkat antarabangsa ialah pada tahun 2020 dan 2021 adalah pembentangan beliau di Collaborative AR Network CARN ataupun CARN pada tahun 2020 United Kingdom, yang mana di sini beliau doktor mendapat pembiayaan Susan Nofke. Betul ke sebutan tu Doktor? Susan Nofke AR Foundation di United Kingdom. Kemudian beliau juga membuat pembentangan di IconFed 2020 iaitu Second International Conference on the Future Education, juga di INCR 2020 iaitu International Conference on Education Research. Kemudian juga pembentangan di New Academia Learning Innovation NALI pada tahun 2020, simposium di UTM. Beliau juga pernah membuat pembentangan di e-seminar kolaboratif pembangunan minda penyelidik pada tahun 2020 dan juga International Conference of Lesson Learning 2021 dan Global Education Conference and Postgraduate Colloquium 2021 anjuran Uni Razak dan dianugerahi kertas penyelidikan terbaik antara sumbangan luar tugas rasmi pula. Dr. Zailah adalah Presiden MARNET ataupun Malaysia Action Research Network. Ini adalah sedikit daripada pencapaian-pencapaian telah diperoleh oleh Dr. Zailah dan saya yakin dan saya pasti memang banyak lagi sumbangan dan juga pencapaian beliau dalam bidang akademik dan bidang pendidikan.
Dan tahniah juga kepada doktor, beliau mempunyai followers yang begitu ramai dan subscribers yang amat ramai. Jika tak silap lebih kurang 18,000 subscribers di YouTube dan lebih 13,000 followers di page FB, doktor, betul dan saya yakin ini akan lagi bertambah bila perkongsian ini diteruskan dalam bidang pendidikan. Jadi kita juga mengambil kesempatan ini kerana kita dapati bahawa dalam iCompass yang dibuat oleh IAB, antara kelompongan yang tinggi dalam kalangan pemimpin sekolah ialah dari aspek budaya penyelidikan. Jadi atas kesedaran ini, pihak Sippanas Negeri Johor mengambil inisiatif untuk membimbing pemimpin-pemimpin sekolah dalam aspek ini. Jadi kami sangat berharap dengan kehadiran dan juga apa yang Datuk sampaikan nanti akan memberikan satu semangat baru pada pembimbing-pembimbing kita untuk terus menjalankan kajian tindakan dan juga penyelidikan dalam bidang pendidikan. Jadi saya tidak mahu mengambil masa yang lama dan kami dah tak sabar nak mendengar pembentangan daripada doktor. Jadi saya serahkan platform ini kepada Dr. Zaila Zainuddin. Silakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good afternoon. Saya ucapkan kepada semua para peserta kursus pembudayaan kajian tindakan dalam kalangan pemimpin sekolah TS25 anjuran JPN Negeri Johor, dan terima kasih banyak juga saya ucapkan kepada SIP partner Majlis SIP Plus Negeri Johor kerana sudi mengundang saya pada pagi ini. Alhamdulillah, ya, seperti orang kata pucuk apa benda jatuh ke riba, macam itulah ya. Sebab saya sebenarnya dalam misi mempromosikan kajian tindakan untuk semua. Sebab selama ini banyak fokus saya adalah untuk guru di sekolah, ya. Tetapi saya memikirkan kajian tindakan ini wajar dilakukan oleh semua peringkat, ya, semua peringkat pendidik, guru, ya, pentadbiran di sekolah, SLT, MLT, DPPD, JPN, ya, dan seterusnya di KPM lah. Semua bahagian, ya, perlu menjalankan kajian tindakan untuk menambah baik amalan kita. Apa yang kita buat, KPI kita, ya. Jadi alhamdulillah dengan jemputan SIP ini, saya harapkan Johor boleh lead di mana pemimpin-pemimpin sekolah akan menjadi role model kepada guru-guru nanti insya-Allah untuk motivate teachers untuk menjalankan kajian tindakan. Jadi dikata kepimpinan melalui teladan itu dapat dilakukan dalam aspek menjalankan penyelidikan, ya. Jadi kepimpinan ini sangat penting, ya. Saya nak fokus kepada penyelidikan lah hari ini, ya. Macam mana kita sebagai kepimpinan itu untuk memberikan motivasi dan inspirasi kepada kaki tangan di bawah kita untuk menjalankan kajian tindakan, ya. Jadi the best way is the leader menjalankan dia kata kepimpinan melalui teladan lah. Orang putih kata walk the talk lah. Ya, bila kita suruh cikgu-cikgu kita ataupun kita motivate cikgu-cikgu untuk buat AR, kalau pengetua buat sekali, oh cantik, ya. Alright. So basically pembentangan saya ni dalam masa yang terhad ini, saya nak bincangkan 4 perkara utama lah. Pertama ni yang paling suka sekali, macam mana saya nak menjentik hati tuan-tuan, ya, hati kolbu tuan-tuan tu supaya rasa cinta kepada kajian tindakan, rasa teruja, excited, motivate nak buat AR. Ini is the most difficult thing to do. Nak ajar apa itu AR, cara nak buat AR sangat-sangat mudah. Beberapa slide you all boleh faham. Tetapi nak menyentuh hati tuan-tuan itu untuk jatuh cinta nak buat AR, itu adalah satu yang sukar untuk saya sebagai aktivis kajian tindakan. Saya menggelar diri saya ini sebagai aktivis kajian tindakan, ya. Yalah, sebelum ni saya buat konvensional, master saya buat konvensional, ya. Dan saya ingat lagi ketika saya muda-muda, saya pergi ke IAB, ya, dengar orang pembentangan. Kadang-kadang saya tertidur sebab most of the time saya sebagai cikgu saya tak faham apa yang dibentangkan oleh pengkaji-pengkaji. Yang masa tu saya muda-muda lagi. Ya, apabila saya terjumpa kajian tindakan, saya belajar kajian tindakan, saya kata masya-Allah, ya. Ini satu sebab kajian tindakan ni lebih kepada penceritaan, ya. Tak ada nombor-nombor pun.
cerita saja. Saya jatuh cinta dan akhirnya saya pendekkan cerita. Di Malaysia saya yang pertama menggunakan reka bentuk kajian tindakan itu di peringkat PhD di UKM ya. Kalau kira rakyat Malaysia yang pertama tu di UK, Dr. Amirul, tapi not in education. Dia buat di outside education. In terms of buat di Malaysia, alhamdulillah, I am the first. Bila saya yang pertama agak sukar, kita yang pertama tu sukar, tapi selepas saya tu saya dah beri jalan, dah ramai dah. In fact saya ada anak murid saya sendiri yang dah grad PhD menggunakan reka bentuk, bukan kajian tentang kajian tindakan ya, menggunakan reka bentuk kajian tindakan itu sendiri sebagai research design dalam peringkat kedoktoran ya. Jadi action research ini sebenarnya satu reka bentuk penyelidikan yang sah, sama taraf dengan kajian konvensional, sama taraf dengan kajian eksperimen, sama taraf dengan kajian kes, sama taraf dengan kajian tinjauan, kajian korelasi, kajian etnografi, sama taraf ya. Cuma dia punya tujuan tu berbeza. Kajian tindakan ini untuk tambah baik amalan ya. Jadi siapa lagi yang nak tambah baik amalan? Kalau tidak kita pendidik di Malaysia, tambah-tambah dalam dunia VUCA, dunia post-pandemic, dia kata the new frontier of education, kita perlu ya banyak perkara nak kita tambah baik dalam dari segi yang banyak amalan kita dah yang kurang relevan ya. Okey. Ini antara isu-isu yang biasa ditanyakan kepada saya. Ya, saya berharapkan selepas daripada sesi ini ya, tidak ada lagi dah keraguan-keraguan ini ya. Biasa orang tanya saya, inovasi dulu ke kajian tindakan dulu? Macam mana nak mula? Format dia macam mana? Kan? Nak ada pre-test post-test ke? Berapa cycle nak buat? Kan? Jadi saya harap selepas sesi ini perkara-perkara ini dapat kita tanganilah ya. Jadi basically saya punya presentation ni ya, the why. Okay, saya terangkan konsep kajian tindakan mudah saja. Okay, yang cara nak buat soalan kajian ni saya bagi template, tiru saja, ubah suai saja, sekejap boleh faham, 1-2 slide saja. Okay, dan format juga mudah. Jadi yang first part ni agak sukar bagi saya lah sebagai seorang speaker AR ya. Okay, saya nak mula begini. Malaysia hari ini negara kita ya, we've been trapped in this middle income nation for so long. Saya daripada kecil diberitahu Malaysia adalah negara sedang membangun. Untuk makluman tuan-tuan, tahun depan saya nak retire dah. September 2022, I'll be retiring. Exit KPM. Kita masih lagi dalam fasa negara sedang membangun. Ya. Kalau kita tengok dari segi graf ini, nak kata gembira tak berapa nak gumbira. Dari segi pendapat, dari segi keuangan pun kita tak berapa. Ya. Nah, kita memang the best nak jadi high income and low tax country. Itu yang kita nak. Alright. Jadi apa masalah ya? Kenapa ya kita dijangka menjadi negara maju tahun 2020 tak dapat capai? Tambah lagi ya, kita target pula 2050. So kalau kita tengok, kita nak banding negara Asia, kita mana negara macam kita lebih kurang? Negara Korea ya. Negara Korea ini sebuah negara yang miskin. Tahun 70 lebih kurang kita saja. Negara ini sentiasa berperang ya, sangat miskin ya. Tetapi hari ini tuan-tuan, kalau kita tengok, Korea dah menjadi negara maju in less than 30 years. Within 28 years, Korea has became the fully developed nation. Kalau kita tengok bagaimana Korea menakluk Malaysia ya, dalam aspek makanan, ya, saya kira lah ya, anak saya Mesir pun balik Malaysia nak cari oden. Itu tak campur lagi lagu-lagu dia. World Festival K-pop ni bukan buat di Korea, buat di Malaysia ya. Begitu hangat sambutannya dalam kalangan anak muda kita. Begitu juga dengan movie dia. Winter Sonata ni filem pertama yang saya tengok lah. Memang menangis-nangis lah ya. Meraung-raung saya. Dia punya apa tu, dia tak ada perkara yang lucah, tak ada. Tetapi ya, dia punya penceritaan tu memang menusuk kalbu lah nak kira kan. Ya. Itu tak campur lagi kereta dia, industri kereta.
Kereta Hyundai ni untung berbilion dolar jual di negara pencipta kereta. Hyundai sangat berjaya di Amerika. Itu tak campur lagi telefon dia. Tak campur lagi barang-barang dekat Go Shop. Saya beli kuali tak lekat. Ya. Dia kata tauklah kerang ke ketam ke tak lekat. Made in Korea. Saya beli vacuum tuan-tuan. Dia kata habuk tak keluar. Tengok made in Korea. Saya beli mop tuan-tuan. Magic mop. Made in Korea. Ya, tak campur lagi barang makeup dia. Kalau bedak dia hujan ribut pun tak tanggal. That is the creativity. Jadi kalau kita tengok tu tak campur lagi, mungkin tak sampai dekat Johor kot, tak tahulah. Tapi di IOI Mall ada satu kedai yang jual ais kacang Korea. Ni bukan benda murah-murah ni gambar saya ambil sebelum PKP Memang susah nak masuk PKP, tak tahulah. Han Bin, kalau kita cuba makan ni, saya dah pernah makan, ya. Dia punya inovasi ais tu memang saya susah nak gambar, kena rasa baru tahulah, ya. Jadi kalau kita tengok top 10, dia kata most valuable brand of the world lah. Ni saya Google tahun lepas, tahun 2019. Hanya 2 negara Asia saja berjaya menembus dalam top 10 world brand ni, iaitu Korea, Samsung dan China. Nombor 4 dengan nombor 10. 2 sahaja negara Asia. Lain semua Amerika, ya. Itu sebab negara yang sangat hebat dari segi ekonomi, ya. Dan kalau kita Google, saya Google, kalau kita kata number 1 the best quality education in the world, akan keluar perkataan ini, ya. Korea, ya, South Korea. Alright. Kalau kita tengok daripada indeks rasuah pula, kalau kita nak tengok the quality modal insan negara, kalau you perhatikan negara seperti Singapura, Finland, Japan, tak ada rasuah. Negara-negara yang kalau kita tengok kualiti pendidikan, indeks pendidikan, kalau dalam McKinsey punya laporan, mesti you all aware, ya. Negara-negara seperti itu, saya tengok jauh lah, ya, Singapura, memang tak ada rasuah. Indeks rasuah mereka hampir sempurna. Kalau kita bandingkan negara-negara seperti Bangladesh, Saudi Arabia ni semua, ya, out, ya. Kalau kita tengok Malaysia di mana, kita boleh tengoklah, ya, di mana Malaysia, kawan-kawan kita dalam konteks rasuah ini. Ya, jadi saya sangat percaya, ya. Saya sangat percaya kepada Mandela mengatakan, dia kata education is the best, is the most powerful weapon to change the world. Kalau kita nak menjana modal insan yang hebat, kita nak menghasilkan kepimpinan yang hebat, ulama-ulama yang hebat, ya, kita harus upgrade the quality of education. Sebab the quality education akan menghasilkan modal insan yang kelas pertama juga. So kita kena terlebih dahulu ada first class education, ya. Jadi saya sangat suka kepada seorang yang bernama Toffler ni, seorang pakar, dia kata futurologist Amerika, dah meninggal lah pun, ya. Tahun 75, beliau mengatakan the illiterate people, orang yang buta huruf, kata dia bercakap ni tahun 1975. Dia menjangkakan, meramalkan, dia kata abad 21 besok, orang yang buta huruf ni bukan lagi orang yang tak tahu baca atau tulis. Orang yang buta huruf, katanya, abad 21 adalah mereka yang tidak mahu meninggalkan amalan usang. Tak mahu belajar. Tak mahu belajar lagi. Saya tahun 2012 ketika mula-mula dengar, ya, saya tak faham. Masa tu saya jadi master trainer SIC. Ya. Saya kata apa yang nak di-unlearn? Semua pakai je. Ya. Bila datang pandemik, baru saya faham. Banyak perkara yang dah tak relevan yang kita kena belajar lagi, yang kita kena lupakan. Saya teringat ketika mula-mula PKP dahulu. Saya sebagai pensyarah pencemerlang, memang saya dah berjanji dengan KPPM. Masa saya di Temuduga, saya beritahu, saya setiap tahun minimum pun 5,000 in-service teacher saya akan sentuh untuk dalam training saya. Daripada 400,000 tu, saya menyumbang 5,000, saya kata. Personal. Ya. Ketika PKP yang pertama bulan Mac 2020, sekolah tutup,
Saya rasa, mula tu saya gembira juga. Sebenarnya to tell you the truth. Ketika itu saya tengah sibuk, tiba-tiba dapat cuti kan. Tetapi bila saya melihat di internet, saya tengok apa yang berlaku di China, saya dapat menjangkakan perkara ini akan bukan sekejap. Akan lama, pandemik ni. Jadi saya melihat, saya dah tak boleh pergi ke sekolah. Kalau dulu, sekolah ni saya pergi 100 orang, ni 40 orang, 80 orang, kumpul-kumpul setahun 5,000. Bila sekolah tutup, saya kata macam mana saya nak capai KPI ni? Okay. Maka saya pendekkan cerita. Ya, di dalam ketika PKP tu saya melihat ramainya cikgu-cikgu berada dalam YouTube ketika PKP tu. Ramai cikgu masak, tepung pun habis. Ya, ramai duduk kat YouTube. Saya kata, saya kena berada di YouTube ni. Walaupun saya makcik-makcik, saya pun nak retire dah. Kan? Saya tak reti broadcasting ni. Tetapi pada Mac 2020 itu, saya dengan pantas memikirkan bagaimana saya perlu berada. Saya mesti menyediakan pentas saya di alam maya. Maka saya pendekkan cerita, saya wujudkan Dr. Zala Live. Itu sebenarnya Dr. Zala Live ini adalah intervensi dalam kajian tindakan saya. Ya. Dan bermula daripada 4 orang subscribers yang saya paksa, anak saya 4 orang, suami 5. Alhamdulillah, ya, selepas tahun lebih, saya dah ada dekat 19,000 subscribers. Dan saya juga buka page, ya, daripada 5-6 orang follower, hari ini dah lebih daripada 13,000. Alhamdulillah. Itu yang saya katakan, ada perkara-perkara yang kita kena belajar lagi. Jadi, that is how kita nak jadi kekal relevan. Okay? Kalau kita lihat, ya, sejarah kegemilangan Islam dahululah, kita dah lebih daripada 700 tahun di zaman kegemilangan Islam Andalusia. Kalau anda baca buku-buku, ya, bagaimana kita begitu cemerlang lebih 700 tahun menghasilkan cendekiawan-cendekiawan seperti Ibn Sina, Al-Khawarizm, Ibn Nafis, ya, dan lain-lain lagi lah banyak, sehingga diambil ilmu-ilmu itu ke barat dan terjadinya revolusi industri ketika itu. Ya, saya dalam buku menyatakan 2 syarat, ya, kalau kita nak kembali seperti zaman Andalusia, iaitu yang pertama dia kata ni ada sinergi lah antara pemimpin dan ulama ni, ada simbiosis, ya. Sekarang ni kita dah kepada ilmu akli dan nakli. Tetapi saya nak mention yang ketiga ni ada kaitan dengan kita, iaitu di zaman Andalusia itu, ya, tradisi tadabbur ini, budaya penyelidikan ini, penghasilan karya, pengembangan ilmu, ia sangat sesuai dalam situasi kita TS25 ini. Kalau kita faham konsep TS pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna jelas duduk dalam kerangka TS25. Mungkin ramai yang tak nampak, ya. Apa maksud pembelajaran bermakna ini? Ini sangat sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam banyak buku, ya, tentang kegemilangan tamadun ini. Pembelajaran bermakna ini kita dah tak nak dah. Kalau zaman dulu kita lebih kepada peperiksaan. Syukur Alhamdulillah. Saya antara orang yang sangat bersyukur apabila tidak ada lagi, kita dah start doing away with UPSR, doing away with examination ni, P3 and so on. Ya. Sebab kita dah tak nak dah cara lama untuk sekadar melihat dari segi intelektual itu. Kita sekarang dah ke arah pembelajaran bermakna. Yang kita nak sekarang ni, kebolehan pelajar itu menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang dia peroleh melalui isi kandungan itu untuk mereka mencipta pula pengetahuan dan kemahiran baharu untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah dia dan juga untuk memberi manfaat kepada orang lain. Itu dikatakan pengembangan ilmu itu. Kita dah tak ada dah abad 21. Saya tengok ada lagi masih abad 21. Abad 21 itu sekadar untuk menyediakan, equip student kita dengan kemahiran yang diperlukan dalam abad 21. To survive and strive. To survive, ya. Tetapi kita ke arah pembelajaran bermakna ini, untuk pelajar itu menggunakan ilmu dan kemahiran dia untuk mencipta pula kemahiran dan pengetahuan. Macam saya lah. Ada perkara yang kita unlearn. Saya tak tahu broadcasting ni. Ya. Saya kena belajar.
Macam mana nak buat live? Macam mana nak mencipta pentas di alam maya? Itu yang dia kata, I need to relearn and unlearn. Amalan usah nak kena tinggal lupakan. Bina kemahiran baru. Untuk apa? Untuk selesaikan masalah kita dan memberi manfaat kepada orang lain. Itu yang dimaksudkan pembelajaran bermakna. Ya. Kita tak naklah ya. Pengeguru besar, pengetua, cikgu, pengalaman 20 tahun. Tapi amalan setahun, diulang 18 tahun. Itu kita tak nak. Ya. Kita kena sentiasa. Now we are in a new frontier of education. Kita perlu meneroka. Kita sekarang ni ya betul-betul dalam dunia VUCA. Betul-betul dalam dunia VUCA. Okay? V itu meaning tak menentu. Ya, benda datang kita tak boleh buat apa-apa. Ya, kita tak boleh kawal. Jadi sekarang kita betul-betul dalam VUCA lah. U tu banyak perkara yang kita uncertain. Uncertain means macam hari ni lah. Kita tak pasti macam mana, saya pun macam mana nak stream yard ni, saya nak bercakap dengan 30 orang ni. Ya. Benda tak pasti tapi kita kena buat. Kita sebagai pemimpin jangan nak fokus kepada salah. Banyak orang kan buat mistakes. Sebab benda baru. Kita tak tahu tapi kita kena buat. Macam saya mula-mula dululah buat live ya. Jadi banyak benda yang saya langgar. Saya tak tahu, tak ada lagi SOP ketika itu. Cara kita nak menjalankan live. Jadi itu yang kita nak. Pemimpin yang bagi support, bagi motivate, bukan mencari salah. C, kompleks. Sekarang ni memang kompleks. Tengoklah cara kita ni macam-macam nak kena kita cuba. Tak ada wire, kita ambil wire. Ya. Jadi kita perlukan communication skill. Kebolehan kita mendapatkan kerjasama dengan ibu bapa, nak kena collaboration skill, nak kena creativity. Kalau kita tak kreatif, macam mana kita nak solve problem-problem yang sebelum ini kita tidak pernah jumpa. Ambiguity. Ambiguity, banyak perkara sekarang yang kita buat di luar kepakaran kita. Jadi kita kena buat kajian tindakan lah. Seperti mana yang saya cakap tadi, kalau ada soalan ya, boleh terus tanya ya. Moderator boleh masuk dan tanya saya lah. Kajian tindakan memang setaraf ya dengan reka bentuk yang lain. Kita tahu kalau kajian eksperimen itu kita untuk menguji hipotesis. Kajian tinjauan tu untuk melihat persepsi, nak korelasi, nak menci hubungan antara pemboleh ubah, etnografi nak menggambarkan budaya, kajian kes ni nak mengkaji contohnya menjadi kes-kes yang istimewa, bukan kaji diri sendiri, kaji orang lain. Kajian sejarah pun kaji orang lain. Kesemua kajian yang saya tunjuk ni, semua kita mengkaji orang lain. Kalau kita nak mengkaji eksperimen, mengkaji satu teknik, contoh teknik ABC, kita nak kaji. Nak tengok keberkesanan dia. Kita guna kajian tindakan. Kita tak boleh ajar. Kena orang lain mengajar, kita kaji. Kalau kita sendiri mengajar, kita kaji diri kita, itu kajian tindakan. Itu kajian tindakan. Kajian tindakan ni the only kajian yang kita lihat diri kita sendiri. Muhasabah diri kita sendiri. Ya. Jadi itu yang mungkin kalau ada audience selalu saya tanyalah. Kita dah biasa buat dengan report, laporan, banyak laporan ya. Kita sekarang ni nak buat research. Apa agaknya beza report dengan research? Kalau tak dapat, kalau lambat tu saya terus je lah pasal masa saya tak cukup kan. Kita kalau boleh, ya, saya nak ajar macam mana laporan-laporan yang you all buat tu, okay, kita convert jadi research. Kita convert jadi action research. Ada cara dia. Kalau tak dapat hari ni mungkin next time. Ya. Sebab nak membezakan research dengan report adalah dari aspek literature review itu sendiri. Ya. Dalam research dia kena ada aspek melakukan pembacaan, membuat tinjauan literatur. Kena ada ilmu yang kita belajar. Bila buat research ni mesti kita kena membaca. Mesti ada pengetahuan kemahiran baru yang kita dapat. Ya.
Itu juga penting untuk pembelajaran bermakna ni untuk kita orang dewasa ni. Bila kita buat action research, bila kita membaca, kita cari literature review, definitely kita akan dapat pengetahuan-pengetahuan baru. Pengetahuan-pengetahuan baru ni lah nanti akan trigger kita punya, kita akan mempunyai tasawur, pemikiran baharu, worldview baharu that will trigger a change dalam amalan kita. Alright? Ini saya punya sifu lah. Saya punya sifu dalam AR ni 2 orang. Bridget Somek yang banyak bantu saya lah. Yang jawab email saya ketika saya buat PhD saya. Menggunakan reka bentuk kajian tindakan. Satu lagi McNiff. Saya memang follow 2 orang ni lah. Kami sampai sekarang pun masih berkomunikasi. Saya dengan Somek lah selalu. Ini dalam ketika saya membentang di International Conference of Action Research. McNiff ketika itu menjadi keynote speaker. Ini yang dikatakan oleh McNiff 3-4 kali dia menjerit atas pentas. No pre-test and post-test in action research. Banyak sangat istilah-istilah conventional research, experimental research yang digunakan dalam kajian tindakan. Kadang-kadang ada guna perkataan sample lah, responden lah, rintis lah, post-test lah, pre-test. Ini semua kajian eksperimen. Okay? Dalam kajian tindakan dia tak ada technical jargon, istilah-istilah ini. Kalau ada pun ujian bulanan, ujian topikal tak ada masalah. Ujian diagnostik tapi pre and post tidak ada dalam kajian tindakan. Kajian tindakan ini hanyalah satu teknik kita melakukan inquiry kepada diri kita sendiri. Muhasabah, melihat kepada amalan kita. How can I do better? How can I do my job better? Saya sebagai pencarah cemerlang, saya melihat macam mana saya nak melakukan CPD dalam talian ini. Macam mana saya nak dapatkan saya punya KPI 5,000. Bukan 5,000 saya capai. Malah satu session ada 30,000 pun capai. Saya capai KPI saya dalam masa 1 jam saja. Yang dulu bersusah payah saya setahun 5,000. Kumpul sikit-sikit, satu sekolah 40, satu sekolah 40, 80, 40. Kumpul jadi 5,000. Itu yang perkara yang bermaksud yang kita kena unlearn itu. Kalau ada persoalan boleh tanya . Saya nak rumuskan begini. Kajian eksperimen dan kajian tindakan sangat mirip sebab kedua-dua reka bentuk ini menggunakan intervensi. Ada action tindakan itu. Cuma bezanya dalam kajian eksperimen, intervensi ini diuji secara statistik. Sama hipotesis terima atau tolak. Macam kita belajar sains dululah. Nak tengok bandul tu, makin panjang bandul, makin panjang masa tempoh. Kita buat eksperimen. Lepas tu kita terima atau tolak. Tapi dalam kajian tindakan, intervensinya tidak diuji. Kita hanya cerita saja. Macam mana saya menggunakan teknik ini? Contohnya macam mana saya menggunakan teknik synaptics ini untuk mengajar subjek penulisan kreatif. Contoh. Macam mana saya guna program ini untuk membina sekolah TS25. Saya menggunakan projek ini untuk memupuk budaya pendidikan kalangan cikgu saya. Saya menggunakan program ABC ini untuk memupuk budaya PLC di sekolah saya. Saya gunakan software ini, macam mana saya bangunkan software ini untuk sistem agihan buku teks di sekolah saya. Itu yang kita cerita saja. Macam cerita, saya selalu menunjukkan kepada konsep kajian tindakan ini dalam bentuk rendang saja. Saya nak cerita macam mana saya buat rendang Negeri Sembilan contoh. Saya beri contoh saya buat rendang Negeri Sembilan. Mungkin you all tak tahu kot rendang Negeri Sembilan ni sedap. Mula-mula saya buat macam mana nak dapat the best is rendang arwah mak saya. Kan? Contoh saya bagi contoh. Saya buat rendang. Mestilah saya tunjuk, saya bagi rasa orang yang pakai rendang tu. Mak saya rasa. Mak, macam mana mak? Sedap tak mak? Mak saya pun makan. Lain mana rasa rendang ni kau pakai santan apa? Mak dia tahulah. Kan? Dia boleh tahu kalau apa tu santan tu lain dia tahu. Orang pakar dia makan dia tahu. Mak, tadi pakai santan kotak mak, santan fresh tak ada. Oh, tak patutlah, tak mau dah. Buatlah
lain sekali masuk cycle kedua. Buat lain sekali pakai santan botol. Berah. Pun buat. Buat pakai santan berah. Cycle kedua. Mak rasa mak. Mak pun makan. Ada tak kono kau punya rendang ni kat lengkueh kau tahu tak lengkueh? Wih tak ada mak kat pasar tak ada lengkueh. Buat lagi. Cycle ketiga. Tambah pula. Ini yang dia kata kitaran demi kitaran sampailah dapat the best rendang. Ya. Kita bukan nak uji rendang tu. Jauh mana dia sedap. Macam mana pun resepi kita bagi, orang lain tiru, orang lain replicate, takkan sama lada dekat Johor tak sama lada Negeri Sembilan. Garam pun tak sama. Brand tak sama. Okay? Dalam education ni tak ada satu formula fit everybody. Ya, itu sebab kita nak bila orang buat kajian tindakan ni, ada satu sekolah dekat Taman Tun. Wah, ini kaedah online ni bagus. Ada sekolah dekat Pahang tu, sekolah Bukit Rok, orang asli. Ambil, dia modify. Oh, you pakai online, I pakai offline mode. Contoh. Dia modify, jadi inovasi dia. Budaya ni yang kita nak. Saling mempengaruhi, saling convince other people. Share kita punya intervensi, kita punya inovasi-inovasi supaya orang lain daripada inovasi kita jadi another new inovasi. Alright? Kajian tindakan hanya menggunakan statistik deskriptif sahaja. Analisis ada dua jenis, satu analisis deskriptif, satu lagi analisis inferensi. Kita tak pakai analisis inferensi. Jangan nak buat t-test lah apalah nak cari keberkesanan. Nanti bentang. Siapa yang ajar tu? Dr. Zailah kata dia. Oh, ya. Kita kajian tindakan tidak perlu buat generalisasi. Dia tak sama. Kalau kajian eksperimen, dia ada populasi, dia ada sampel, lepas tu resultnya diberi buat generalisasi. Ini eksperimen. Itu beza tadi ya dengan kajian tindakan. Dan kajian tindakan ni pula, itu saya kata, bukan cikgu. Cikgu buat yang classroom based tu, individual di classroom. Kalau yang bahagian pentadbiran, ya, middle leaders, senior leadership pengetua PGP, dia buat yang school wide. Yang bahagian HEM buatlah pasal masalah isu ponteng, buatlah projek macam mana kita nak meningkatkan kita punya kedatangan. Cikgu Koko mungkin nak buat macam mana, nak buat hybrid Koko. Ya. Di peringkat kementerian, macam saya pernah bentang di peringkat kebangsaan, saya pernah present paper ketika saya terpilih untuk mewakili Malaysia dalam High Expert Meeting di UNESCO Bangkok, dan saya perlu membentangkan satu country paper. Itulah kali pertama saya dengar apa country paper. Rupanya inovasi-inovasi negara. Ketika itu 2015 saya adalah master trainer SIC dan saya baru siap satu laporan pelaksanaan program SIC di Malaysia sebab saya adalah master trainer. Saya ambil laporan tu, saya modify, saya jadikan dia research. Dan ketika saya bentang di Bangkok itu tentang enhancing the quality of teaching and learning in the underperforming schools using the SISC model. Okay. Lepas saya turun tu ada 3 wakil berdiri kat bawah tangga tu. Satu daripada India, satu daripada Myanmar, satu lagi saya tak ingat lah. Tapi saya ingat yang India tu. Saya turun, dia peluk. Dia kata, wah, dia kata, we can learn from you. We have so many schools in India, dia kata, yang underperforming just like Malaysia. Dia suka kita buat instructional coaching tu. Itu kita kata bila kita bentang international, kita akan influence dengan negara kita, amalan negara kita, dan negara lain boleh ambil iktibar. Innovate pula dalam konteks dia. Kalau cikgu-cikgu bentang peringkat sekolah, dia influence cikgu-cikgu dalam sekolah dengan kaedah yang dia pakai. Mungkin dia nak guna pendekatan inquiry. Dia share. Kalau tak, dia tak bentang. Kalau sekolah tak create your own curriculum, cikgu sebelah meja dia dah lah tahu. Itu PPD punya peranan pula.
kena anjurkan di peringkat PPD supaya cikgu from different schools can influence each other from one district. Perlu juga ada peringkat kebangsaan. Kita nak juga cikgu-cikgu mempengaruhi cikgu-cikgu di negeri lain. Jadi sebagai pentadbir, kita kena create the opportunity for teachers to influence each other dalam konteks PDP. Okay? Cuba you bayangkan, pengetua juga share their best practices via colloquium. Okay, pegawai-pegawai juga, SIP juga have your own platform to share your best practices. How you motivate your pengetua to inculcate research culture. Jadikan research. Macam mana you memupuk budaya PLC di sekolah. SIP collaborate. You as a critical partner collaborate dengan pengetua, buat paper, bentang sama-sama. This is how you do in your Pasir Gudang. How can other district? Saya baru ni daerah Rompin, seorang pegawai jemput saya untuk ke Rompin bagi tajuk kajian tindakan nak membudayakan. Dia sebagai pegawai major, desk officer, kontak saya untuk buat program. Saya kata, why not you as a pegawai desk officer action research buat satu kajian tindakan bagaimana you memupuk budaya pendidikan dalam kalangan guru-guru di dalam daerah Rompin. Masya Allah, lepas dia baru ni dia bentang ya, dalam peringkat international conference. Rupanya dengan program yang dia buat itu, salah satu pengisiannya adalah saya bersama cikgu-cikgu. Daripada 2 orang cikgu, 40 orang cikgu berjaya. Ya. Betapa ramai cikgu-cikgu daerah Rompin dah sampai international conference. Dah menang banyak award. Baru ni saya jadi hakim di JPN Pahang. Ramai cikgu-cikgu daripada Rompin ni menang award-award yang besar. Peringkat emas dia menang, perak dia menang. Because pegawai major dia buat satu kajian tindakan bagaimana nak memupuk budaya pendidikan itu dalam daerah Rompin itu. Okay? Saya go very slow because saya banyak benda, tapi mungkin kita boleh sambung next time lah. Okay? Jadi macam mana kita? How to begin? Macam mana nak mula gear 1? You sebagai SIP, you buat diri you dulu. You fikir. You banyak tugas you kan sebagai SIP. Ambil je salah satu you punya KPI. Contoh, it is very challenging for you to motivate the principals to do action research. Jadikan itu you punya kajian tindakan. Saya bagi satu teknik ni, saya panggil teknik 5Q yang saya buat ni. If you can answer these 5 questions, your action research is done. Just begin by asking, apa cabaran? Mengapa ia cabaran? Apa punca dia? You jawab 3 masalah ni, settle. Apa cabaran you sebagai SIP Plus? Oh, susah kita nak motivasikan kita inspire nak motivasi dia, nak suruh buat kajian, tulis kajian tindakan ni. Kan? Mengapa ia cabaran? Ialah menurut kajian Kompas, apa benda mengatakan jadi kita perlu bila tak ada budaya ni, cikgu tak buat kajian tindakan, macam mana nak tambah baik amalan? Cikgu ni bukan ada arahan, nak tunggu arahan daripada KPM. Oh, teknik ni yang bagus untuk mengajar ni. Tak. Tiap-tiap konteks tu berbeza. Tidak ada satu formula. So, tiap-tiap cikgu dia kena ada inisiatif sendiri untuk improve praktis dia dengan kekuatan yang dia ada dan juga prasarana yang dia ada. How do you feel? So, what can you do? What can you do ni, apa yang you boleh buat dalam bidang kuasa you. You tak boleh kata, oh sepatutnya sekolah begitu, sepatutnya sekolah begitu. Tak ada, sepatutnya delete lah. Saya perkataan sepatutnya saya delete lah. How can I? Macam mana kita nak buat? Kita buat projek kajian tindakan lah. Tak faham sangat, kena panggil saya lah. Ataupun panggil ramai lagi yang boleh share. Teknik senang. Ini saya bagi template. Pasal bila saya tengok dalam internet, macam-macam cara tulis. Sebenarnya daripada cara you menulis tujuan kajian ni, dia akan reflect reka bentuk mana you pakai. Kalau you kata kajian ini untuk mengkaji keberkesanan, itu bukan AR, itu kajian eksperimen. Kajian ini untuk
menentukan hubungan antara jantina dan pecapai, itu bukan kajian tindakan. Menentukan hubungan, itu kajian korelasi. Kajian ini untuk memerihalkan tentang sejarah Petronas. Itu bukan kajian tindakan, itu kajian sejarah. Kalau kajian tindakan, dia akan berbunyi, kajian ini, tujuan kajian ini untuk tambah baik amalan saya. Dalam konteks apa? Dalam pengajaran tajuk penulisan kreatif. Menggunakan apa? Menggunakan sinektiks. Tak payah nak cipta intervensi ni. Intervensi dah berlama-lama. Teknik dah beribu-ribu juta. Ambil saja. Pendekatan inquiry, pendekatan sinektik, cara jigsaw, macam-macam. Ya? Soalan dia satu saja. Soalan dia, because kita nak menggambarkan proses, nak membentuk cerita. Soalan dia satu, ni sampai 5 soalan. Nak meningkatkan motivasi, nak meningkat pacar, itu bukan. Ya. Soalan dia, bagaimana saya menambah baik amalan saya dalam konteks pengajaran penulisan kreatif menggunakan kaedah sinektiks, contoh. Jadi cikgu kalau dia fikir, kenapalah tengok budak ni, orang ni tak ada vocabulary, tak ada nak buat sajak, tak pandai, ayat, tak perkataan, tak tahu. Dia tak ada magic show. Bukan budak boleh pandai immediate, tahu vocabulary, tahu perkataan-perkataan. You kena ada teknik. Cari dalam Google, how to make student creative with words when you write. You akan jumpa sinektiks. SYNECTICS. Ya. Kalau guna kaedah sinektik ni memang akan membantu budak come up with all the words, vocabulary. Contohlah, kan. Cara yang kedua, tujuan kajian ini untuk menerangkan, mendeskripsikan apa pengajaran penulisan tajuk kreatif menggunakan sinektiks, for example. Ya, ini beberapa contohlah bagaimana saya membina, melaksanakan. Tengoklah projek Sasiah ke, projek kecemerlangan sekolah ke, ya, projek sekolah TS25 ke, nak memupuk pasukan PLC ke, apa projek yang you buat. Jenamakan dia, ya. Ini kalau dalam bahasa Inggeris, ya. The purpose of this study was, gunakan past tense, to improve my practice in terms of what? Using what? Ataupun how did I improve? Okay? Ataupun the type 2, the purpose of this study was to describe, to explain. Ya, macam ni. Jadi tak payah fikir-fikir, ambil template ni, senang. Ni contoh yang saya dah betulkan. Okay? This research, ini satu cikgu daripada Tampin ni, Cikgu Wani. This research was aimed at improving my practice in the context of inculcation. Dia nak macam mana nak membudayakan pemikiran kritikal dalam pembelajaran. Okay, dia menggunakan teknik IQFT, Investigable Questions Formulation Technique. Banyak teknik-teknik nak memupuk kemahiran berfikir dalam dalam Google. Cari, ya. Tak payah nak pening-pening nak cipta-cipta baru. Ini kajian saya yang baru, yang saya present baru ni di International Conference. Ini yang saya buat lah. Saya buat ni, kajian ni tahun 2019. Masa tu saya buat kajian tentang maklum malas pelanggan. Kita pergi sekolah, student kita yang kita tempatkan tu, ada satu guru besar. Dalam saya sembang-sembang dengan dia, guru besar tu cakap, "Doktor, diorang ni baru-baru masuk ni, diorang tak reti lah buat PAK 21. Saya macam, kan? Saya ajar research tau, saya ajar budak final year. Rupanya budak keluar RPG, dia tak reti buat PAK 21. Dia ingat PAK 21 dia pakai, dia ambilnya laptop tu, dia pasang nota tu dia. Apa bahan dalam buku teks tu dia pancar kat whiteboard tu. Itu PAK 21 dia kata. Dia macam super, macam textbook juga kan. Jadi saya ketika itu saya insaf, saya melihat balik muhasabah diri saya, memang betul. Saya memang bagi kuliah, macam ni lah kuliah kan. Saya kan pensyarah, saya bersyarah lah. Rupanya anak murid aku bersyarah kat sekolah. Jadi saya buat satu kajian, ya, macam mana saya menggunakan teknik-teknik PAK 21, 21st century
Okay, so kajian saya, the purpose of the study was to describe the implementation of AFT. AFT ni yang saya jenamakan, ya, kaedah yang saya ambil PAK21 tu, selected activities yang saya dah pilih, saya jenamakan dia sebagai AFT. Ini saya founder kepada AFT. Akhirnya you akan jadi founder kepada satu teknik lah. Active, fun and thinking classroom to promote the active, active and fun learning using selected 21st century learning approach. Ya, itu soalan dia. How did I improve my practice in the context of implementing AFT classroom to promote bla 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 bla. Okay, ini research saya yang antara yang saya bentangkan banyak di peringkat antarabangsa juga ya. Ini yang tak betul. Saya tak tahu siapa punya. Saya ambil kat internet banyak sangat. Ya. Dulu sebenarnya saya dah tahu lama, tapi saya tak ada kekuatan. Masa tu tak ada YouTube kan. Because dah terlalu banyak yang tak betul ni, jadi yang tak betul dah jadi betul, dah jadi amalan. Nak betulkan, Masya Allah, bukan mudah. Ya. Pada ketika PKP 1, saya ajak saya punya ex-student Dr. Syafiq Aiman yang dah grad PhD, gunakan reka bentuk kajian tindakan. Saya kata, jom Aiman, Syafiq dan kawan saya seorang Dr. Satirah yang juga ya, yang saya bimbing masa PhD untuk guna AR ini. Akhirnya kami sepakat, jom kita go dalam talian. Sikit-sikit ya, dalam tempoh setahun kita buat projek ya, action research for pandemic pedagogy hari tu. Akhir sekali pada tahun lepas, tahun ini ya, kita dapat menubuhkan Malaysia Action Research Network ya, itu MANET ya. Jadi kalau kita tengok perkataan tu, identify the effect, significant difference, yang cikgu biasa-biasa tak tahu. Kita orang biasa-biasa tak guna perkataan ini. Ini bukan AR. Ini bukan AR. Tapi banyak saya tengok dia tulis macam nak buat eksperimen. Tapi kalau saya baca dekat dalam tu, buka dia punya laporan, dia bercerita tentang amalan dia sendiri. Tapi dia nak buat kajian eksperimen. Kajian eksperimen tak boleh lihat amalan sendiri. Kalau kita ada teknik, kita kena ajar orang lain buat. Macam mana kita buat, kita pula kata ya, hipotesis ni diterima. Bias lah ya. Tak boleh gitu ya. Jadi ini bukan AR ya. Ini antara kajian-kajian yang anak murid saya. Ini matematik saja. Macam very simple. Macam mana nak buat addition guna value box separator, macam mana nak memorizing timetable pakai magic square method. Benda-benda yang boleh selesai seminggu, 2 minggu. AR ni benda-benda yang boleh selesai 2 minggu. Contoh cikgu fizik. Macam mana nak ajar keseimbangan daya? Menggunakan pendekatan inquiry, contoh. Macam mana nak ajar konsep mole? Menggunakan gamification. Mungkin cikgu kimia. Benda-benda mole tu kalau ajar 2 minggu lah AR tu. Lepas tu cerita je lah. Kita cerita dalam presenter, macam mana you guna tu? Macam mana you guna gamification tu untuk ajar mole? Itu saja. Bukan kita nak menunjukkan pula sebelum ujian begini, selepas ujian begini, maksud berkesan. Bukan itu. Ya, ini yang banyak ditunjukkan ya. Kalau untuk pentadbir pula macam-macam. Ini saya saja letaklah sebab saya jarang nak bimbing. Saya tengok banyak pengetua tak buat, dia suruh cikgu je buat kan. Tapi sebenarnya banyak isu. Macam mana nak tingkatkan motivasi guru, macam mana nak buat mesyuarat yang berkesan, macam mana nak melibatkan ibu bapa, parents participation in the school, ya, macam mana nak membudayaan kajian tindakan, PLC, macam mana kita nak membina sekolah PAK21 atau sekolah TS25. Kalau katalah ada cikgu nak buat PhD kat sekolah tu, jadikan dia penyelaras TS25. Nanti dia akan buat projek kajian dia developing TS25 school. Ya, membina sekolah TS25. Ini level PhD. Sebab dia ambil masa yang panjang. Nak buat sekolah TS25 ni bukan boleh ambil 2 minggu, bukan boleh 2 bulan. Kalau 3 bulan tu master, kalau setahun tu PhD. Ini level-level PhD ni. Siapa pengetua nak buat PhD, suruh dia buat ni. Bangunkan sekolah you sendiri. Macam mana you nak dapatkan sekolah TS25? Macam mana nak membina budaya pembelajaran bermakna? Ini semua level masters dan PhD. Ya. Macam mana nak memupuk budaya baca? Macam mana nak membina pusat sumber?
Macam-macam lah ya. Macam mana sekarang ni hybrid. Macam-macam ya. Boleh ini boleh dipecahkan kepada grup-grup lagi. Macam-macam boleh buat ya. Okey. Sekarang ni kita nak masuk kepada proses dia. Apa yang sebenarnya berlaku dalam kajian tindakan ni? Ia bermula dengan menong dulu. Saya suruh cikgu kata nak start ni, tengok you punya video Google Meet tu, buka yang lama-lama je, tengok you cikgu mengajar. Tengok amalan kita. Menong, tengok buku file meja tu. Tengok amalan kita. Okey. Yang mana you nak tambah baik? Kata McNiff, kajian tindakan ni bukan untuk selesai masalah. That is the main problem. Banyak orang kata kajian tindakan ni nak selesaikan masalah PDP. Ada 2 orang budak tak boleh jawab sebab kajian tindakan dah semua berjaya. Bukan itu. Kajian tindakan is not to solve problem. Maknanya McNiff kata you don't have to be ill. Tak perlu sakit nak jadi sihat ni. You don't have to be ill to get better. Ya. You hanya tujuan kajian tindakan tak ada dalam apa tu kata the purpose of it is to solve problem. No. Action research is to improve practice. Bila cikgu yang berkualiti ni, teori master learning kata semua pelajar boleh berjaya sekiranya pengajaran cikgu berkualiti. Cikgu berkualiti ni 3 je, the main 3. 1, boleh bercakap tak? Kalau you boleh bercakap, verbal very good, bagus cikgu. Nombor 2, pedagogi. Nombor 3, education, certification. Itu strongly punya. Action research ni nak tackle nombor 2, improving pedagogy. Untuk pengetua pun sama. Apa benda 3 ciri utama pemimpin yang hebat? Beritahu saya. Mana SIP tadi? Kalau pemimpin yang hebat ni apa benda? Kalau cikgu tu verbal, pedagogi, certificate. This one, certificate ni dekat Finland tu semua nak kena ada master. Sebab dia percaya certification ni sangat efek dia punya kualiti. Kalau guru besar apa? Pemimpin apa? Dia adalah ciri dia tu. So you buat research antara the top 3. Gunakan AR untuk improve elemen itu. Okay, lepas tu buatlah dia punya planning. Buatlah projek tadi kita dah tahu dah. Tak tahu juga, pergi Google. Apa cara nak ajar contoh? Macam mana kita nak motivate cikgu ni? Pergi kat Google, tulis. Tengok katakan cikgu kat sekolah tu semuanya tak termotivasi, nampak kan? Tak semangat je kan? You sebagai SIP Plus, bincang sama tu, jom kita buat projek kajian tindakan, kita motivate kan cikgu sekolah ni. Pergi Google. How to motivate teachers in organization, in schools. Berlambat-lambat program you akan jumpa. Kaedah. You plan dengan guru besar tu. Plan. Program ni berapa lama? 3 bulan, 4 bulan. Buat long term punya. Ya? Panggil cikgu seorang. Cikgu yang nak buat master tu. Jadikan dia punya master paper. Project paper. Dah plan cantik-cantik. Action lah. Laksanakan. Implement. Kemudian perhati. Perhati dia mana kumpul data lah. Saya banyak ambil gambar. Banyak ya. Video, gambar. Facebook. Saya sekarang banyak pakai Facebook. Pakai Instagram. Ambil collect data. Google Classroom. Macam-macam ya. Saya banyak PMP lah. Ya. Lepas tu reflect balik. Tengok. Fine tune. Pergi macam buat rendang tadi. Apa yang tak kena. Buat lagi ya. Mana dapat strategi tadi? Masa saya kata pergi Google lah, pergi Google. Tak payah tanya orang lah. Ya, saya tanya Google je. Tanya Google. Ya. Jadi, yang mana dulu? Kajian tindakan dululah. Ya, kajian tindakan. You buat kajian tindakan macam saya buat. Kajian tindakan tu, macam mana saya nak buat didik hibur HOTS dengan apa ni? Yang apa tu? Active Fun and Tinggi Classroom tu. Saya buat, saya cari kaedah-kaedah dekat Google saja, saya jumpa kaedah-kaedah. Akhirnya, inovasi saya apa? Inovasi saya ialah AFT Classroom. Active Fun and Tinggi. Saya dah share satu Malaysia dah. Saya dah share, Johor je tak panggil lagi. Nanti saya share dalam bengkel pembelajaran bermakna, nanti kita buat session yang lain. Saya nak jelaskan satu lagi. Banyak sangat ni salah faham ni, ya, inovasi dan kreativiti.
Kita sekarang zaman inovasi. Dah tak ada dah zaman Graham Bell ni dah berlalu dah. Tak payah, semua benda dah cipta dah. Kita nak inovasi. Inovasi ni apa? Kita nak menghasilkan produk ataupun proses melalui penambahbaikan ataupun modifikasi. Okay. Bila kita kata something yang lebih baik, produk atau proses yang lebih baik, maknanya kita kena tiru someone dulu. Kita kena ada amalan, benda baru boleh kita tambah baik. Kalau kita tak ada amalan, kita ambil dulu. Itu sebab China sangat berjaya. China dulu dia tiru. Dia tiru siapa? BMW dia tiru. Merc dia tiru. Audi dia tak tiru kereta biasa-biasa. Lepas tu dia buat reverse engineering. Dulu memanglah produk dia tak bagus. Dulu dia baru-baru belajar. Sekarang ni dah pandai dah. Produk China sekarang sangat berkualiti. Tahun 2000 jangan banding. Okay, sebab dia dah lalui fasa tu. Kita tak nak Graham Bell ni. Tak payah fikir-fikir. Lambat. Nak cipta-cipta. Kita nak innovate. I nak you all jadi Steve Jobs. That's why China, ekonomi dia sangat digeruni. Dia boleh jual Audi murah, boleh Merc murah. Kan? Cuba tengok kereta X70 tu. That's why dia sekarang ni negara yang digeruni. Ya? Kita nak lahirkan banyak innovators. Dia beza. Inventors dia tak payahlah. Pening. Akhirnya besok kita nak jadi orang developer. Ya? Di tiap-tiap negara dia ada dia punya apa tu? Dia panggil IR 4.0 ni. Dia ada dia punya macam tagline lah. Tengok China. Made in China 2025. Dia nak 2025 semua made in Malaysia. Japan tengok. Begitu juga Malaysia. Ya, Malaysia kita punya tagline industry forward kita. Malaysia policy industry forward. Kita tengok ya. Ini innovation, raise innovation. Ini peranan kita lah pendidik ya. Macam mana kita nak melahirkan manusia-manusia yang innovate, yang critical, kreatif, communicate, verbal. Dia sekarang ni tak ada dah PK21 kita dah 6C. Pembelajaran bermakna 6C. Tambah kita tak nak yang critical, kreatif, communicate, collaborate saja. Kita nak yang ada adab. Yang sasiah, kita tambah satu lagi, karakter. Itu yang kita bawa dalam pembelajaran bermakna. Dan satu lagi, global citizenship. Macam mana kita nak membina warga negara global ini. Itu kita dah jangan ingat sekarang 4C dah tak ada dah. PK21. Sekarang ni semua bercakap tentang pembelajaran bermakna. Jangan ketinggalan ya. Sebab saya ada satu jemput lagi, doktor. Nak bagi talk tentang PK21. Saya kata mana ada PK21? Kan? Sekarang ni dah pembelajaran bermakna saya kata. Oh ya ke? Dia kata dia pula tanya saya kan. Jadi mengapa ya? Penting sangat PPD, ya, SIP pujuk sekolah-sekolah buatlah kolokium kajian tindakan peringkat sekolah. Sangat penting, ya. Ini yang dikatakan oleh Jack Whitehead tentang living education theory. Cukuplah dia kata cikgu-cikgu ni sikit-sikit Pavlov. Teori lama-lama duk pakai tu. Kita nak sekarang teori yang hidup. Cikgu yang keluarkan teori-teori. Ya, rendang tu adalah living education theory. Kita nak tahu macam mana sekolah kat pulau. Macam mana kalau sekolah dekat yang tak ada internet. Macam mana ya modul pembelajaran Kediri yang you laksanakan. Ceritakan. Itu adalah you punya living education theory. Teori pendidikannya hidup. Kita nak yang hidup. Banyak dah lapuk dah duk pakai lagi benda tu. Ya. Kita nak supaya bila kita ada living education theory dia, cerita-cerita kita ni, bila cerita dekat orang, ya, penting kita cerita kat orang supaya orang boleh tanya kita soalan, kita jadi lagi faham. Bila kita bentang tu, kita nombor satu, nak buat AR ni nak convince diri kita tau. Kita nak convince, macam saya guna quiz-quiz straight tu kan, kaedah masa saya buat quizzes tu. Saya tanya student, tadi you jawab berapa soalan dah 1 jam? 60 soalan. Saya terkejut. Kaedah quiz-quiz straight tu budak boleh jawab 60 soalan. Tak mungkin kalau cara biasa saya boleh. Jadi saya sebenarnya bila saya merhati tu, saya convince diri, saya yakin. Jadi bila saya yakin, bila saya cerita kat orang boleh dapat saya punya semangat tu tau. You want to share supaya you nak influence pula orang lain guna quiz-quiz straight ni. You tak nak simpan dekat you. Pasal apa? Kita nak suruh kita share supaya orang lain pun buat benda yang sama. Orang lain share lagi, orang lain pula dapat benda yang sama.
Ini kita kata human flourishing, ya. Untuk kesejahteraan sejagat ni. Kita nak semua orang buat benda-benda baik. You bayangkan semua cikgu sentiasa upgrade amalan dia. Cuba bayangkan macam mana apa terjadi kepada kualiti pendidikan di Malaysia. Alright? Ini sebenarnya rahsia yang saya jumpa dalam buku 40 strategi pendidikan Rasulullah, ya. Iaitu bagaimana rahsia transformasi zaman Rasulullah, di mana Rasulullah berjaya membasmi buta huruf ketika zaman baginda, yang berjaya transform masyarakat jahiliah satu bangsa yang hebat. Ini rahsia yang saya jumpa dalam buku itu. Rasulullah setiap kali baginda mengajar sahabat, diminta sahabat dengan pantas mengajar orang lain. Ini yang konsep conference yang kita nak buat ni. Kita kena sentiasa belajar. Belajar tu di mana? Buat kajian tindakan tu you belajar sebab you membaca. You dapatkan ilmu. Ni kajian tindakan ini dalam proses kita membina kepakaran kita. Kalau kita buat tentang pembelajaran inquiry, definitely kita akan jadi pakar tentang pembelajaran inquiry. Saya buat tentang PAK21. Saya boleh kata saya pakar tentang PAK21 sebab saya dah ada kajian. Saya jenamakan pula, saya dah keluarkan pula AFT Classroom. Okay? Dan begitu juga dalam psikologi kita mengatakan, if you are able to transfer your knowledge to someone else, it confirms learning to you. Ini rahsia sebenarnya. Kita mengajar tu kita membentanglah dalam conference, dalam kolokvium, dalam seminar. Belajar lagi, buat lagi, benda ni kena secara betul. That's how we going to transform. Ikut model yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Itu sunnah, ya, sunnah. Saya harap semua orang dapat beli buku ini. Buku ni ada pada saya, boleh PM lepas ni lah. Saya rasa saya nak tutup dengan format pelaporan. Banyak sangat. Saya tak nak salahkan. Format pelaporan ni bebas sebenarnya. Tapi kena ada tonggak 5 ni lah. Kat mana-mana you nak sebut, nak panggil sebagai apa. Yang penting ada 5. Pengenalan ni bergantung. Kalau you nak peringkat sekolah saja, you nak bentang, you cerita pasal kelas, cerita pasal murid. Kalau kita nak bentang peringkat daerah, baru cerita pasal sekolah. Kalau kita nak bentang kat international, saya bentang kat Turki baru ni, mestilah saya cerita pasal Malaysia. Tengok konteks. Kalau nak bentang peringkat daerah, nak cerita pasal Malaysia tu buat apa? Ya, supaya orang boleh tahulah kat mana sekolah ni, budaknya macam mana, subjek apa, cerita sikit pasal subjek 2 perenggan. Tak susah sangat. Nak cerita. Introduce your school, introduce yourself, introduce your student, introduce your subject. Kan? Lepas tu, you punya fokus. Yang saya cakap tadi, apa cabaran? Mengapa ia merupakan cabaran? Apa punca dia? Kalau nak buat analisis, root cause analysis, nak buat tulaikan, buatlah. Tak apa. Ya? Kemudian yang ketiga, kaedah. Kaedah ni penenggan pertama cerita pasal model kajian tindakan. Cerita nak MAC target ke, MAC NIF ke, SOMAC ke. Kemudian cerita tindakan, program you tu, program motivasi tu. Program kalau ada dalam kelas, buatlah you punya lesson plan in detail. Tujuan dia, macam kita tulis resepi lah. Kita kena tulis detail supaya orang lain baca, dia boleh replicate, dia boleh tiru. Dalam bahasa ilmiah dia replicate, bahasa pasar dia tiru. Tiru mesti beri pengiktirafan, tulis dalam rujukan, dapat siapa, dia jadi replicate. Ini yang panjang, bahagian ketiga ni yang panjang. You kena tulis in detail apa you buat. Lepas tu dapatan. Dapatan ni senang saja. Nombor 1, refleksi. Satu peringkat refleksi. What do you think? Apa ilmu baru you dapat? Apa kemahiran baru you dapat? Why it doesn't work? Why it works? Apa? Tambah sikit dengan tinjauan literatur. Jadikan dia kaya dengan literatur, dengan knowledge lah, knowledge. Bincang sikit lah. Buatlah graf-graf, ada apa, ada masuklah kat situ. Kemudian tu implikasi ni bukan sampai nak mengubah dasar. Implikasi ni, how your world view have changed. Setiap tindakan kita tu akan ada kesan kepada you dan kepada orang yang kita buat tindakan itu. Apa pengetahuan baru yang you dapat? How your world view has changed. Ya, dia mesti ada impak terhadap pendidik itu sendiri. Because kita mengkaji diri kita sendiri. Okay? Nanti boleh ini semua format biasa-biasa ni boleh rujuk lah, ya, boleh rujuk. Ini apa yang saya cakap tadi, ada konteks, ada fokus, ada kaedah,
model-model ada macam-macam. Nak buat Magnif pun boleh, tadi Mac Target, nak buat Ultra pun boleh, nak Somac pun boleh, nak Mac Canon pun boleh. Pilih nak Johnson pun boleh, banyak, Google ada macam. Jadi tunjukkan dalam bahagian kaedah tu model apa dipakai, terangkan sedikit. Ini yang menunjukkan penulisan itu menjadi akademik, menjadi ilmiah. Okey? Dan dalam kajian tindakan dia tak ada spesifik satu topik dan literature. Setiap dalam pengenalan masuk, dalam kaedah masuk, dalam perbincangan masuk, dalam implikasi masuk, dalam rumusan masuk. Ya, kita nak reach, ya. Ini contoh-contoh, ini dalam internet banyak contoh-contoh penulisan telatrul. Pilih je, cari ayat-ayat best-best. Nak kumpul data, alamak, sekarang senang sangat, ya. Saya banyak pakai Facebook, Google Classroom, ya. Ini contoh-contoh lah yang saya ambil daripada nak buat analisis video, boleh buat analisis. Ya, boleh buat audio, boleh dengar kita punya pengajaran tu. Ada tak you memuji pelajar, wait time macam mana, macam ada tak soalan kebat diberi, nak buat kemahiran berfikir. Soalan hoax tak pernah tanya, macam mana? Kan? Okay. Ni saya ambil data-data gambar-gambar daripada Facebook. Semua murid saya adalah follower saya di Facebook dan di Instagram. Apa saya buat, nanti saya akan tunjuk dalam Facebook, saya pilih 5 gambar terbaik, ya. Dan nanti student saya akan jawab dalam Facebook. Saya gunakan respon mereka dalam Google Classroom, Facebook sebagai data-data untuk saya, untuk kajian tindakan saya. Okay, ini antara saya snapshot daripada laporan saya. Ini saya tunjukkan data mentah daripada Facebook yang saya ambil. Cuba tengok dia kata Lim Kai Sin. Saya ajar research, ya. Saya merasa excited, kata dia. Ya. Sin Ji. Class doktor really fun, interesting. Look forward. Wendy, saya teruja. Nampak? Tio Zuru. Activity best. Kami semua enjoy. Kami sampai lupa masa berlalu. Memang bila buat aktiviti ni budak-budak seronok, kan? Saya excited. Saya seronok. Kelas 3 jam, rasa 1 jam. Memang. Saya tanya student, masa dah habis lah, rasa lama je. Belum lagi lah doktor. Nanti dia check. Sudah 3 jam. Dia pun tak ingat. Ini kelas bahasa Cina saya je grup tadi. Ini antara saya ambil. Macam ni je. Gambar refleksi. Ya. Ini masa saya buat kajian. Ini pun, ini saya ambil semua ni, saya ambil daripada laporan saya. Ya, ambil lah beberapa kaedah ni, biasalah kan. Kita ambil beberapa data, ya. Ini implikasi. Okay, bukan nak ubah dasar. Tapi yang penting, how your thinking has changed. Kemudian rumusan lah. Ya. Rumusan, so what is your next step? Nak pergi second cycle ke? Tidak. Ya. Ini ya kajian saya yang high impact kajian yang saya buat. Daripada saya buat classroom kelas saya. Okay, saya dah share satu Malaysia. Saya dah share Active Fun and Thinking Classroom ni satu Malaysia saya dah share. Banyak tempat saya share. Okay, dan saya dah bentang di peringkat international pun. Ya, kajian saya buat kelas untuk kelas saya saja, kan? Tapi saya dah, ini saya buat masa pandemik hari tu. 3 orang yang kami masa pandemik kita buat initiating action research. Ya. Tadi saya ingat saya nak sharekan PowerPoint bagaimana saya bentang untuk yang menang award ni, saya nak share tapi masa tak mengizinkan, mungkin next time lah. Okay, saya dah banyaklah bentang dekat ini saya bersama Somac, sifu saya. Okay, jadi saya rasa masa yang diberi sampai 12.30. Saya mohon ampun sekiranya terdapat sebarang kekhilafan di sepanjang perkongsian saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe saya di YouTube dan follow saya di Facebook. Over to you, Rosita. Okay, Alhamdulillah. Thank you very much, Doktor. Bukan hanya student teruja, saya pun rasa pasti kami di sini pun amat teruja because you are so passionate and you are so into your delivery. Saya insyaAllah ini satu semangat bagi kami semua untuk bersama-sama Doktor untuk meneruskan dalam bidang kajian tindakan dan juga pada pemimpin sekolah. But before we end, saya nak buka floor ni kepada rakan-rakan SIP Partners Johor ni. Sekiranya rakan-rakan ada apa soalan sebab ni kita susah nak jumpa doktor ni. InsyaAllah kita will bring doktor to Johor. We intend to bring you to Johor ni.
InsyaAllah. So rakan-rakan sekiranya ada soalan silakan. Terima kasih Puan Rosita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, tanya jelas, very clear. Doktor, saya nak tanya Doktor, ketika kita buat kajian tindakan tu, boleh tak kalau kita mencampurkan beberapa model? Kalau kita create satu model baru dalam melaksanakan kajian tindakan. Okay, thank Boleh you. faham Doktor soalan? Boleh. Saya jawab. Okay, thank you kepada yang bertanya. Boleh tak saya campur-campur model? Dia kata, macam buat rendang jugalah. You nak campur model-model ni, itu yang sepatutnya you buat. Ya? You ambil model-model, cuma you beritahu model siapa, kan? You masukkan dalam rujukan, kan? Macam saya lah, saya buat PAK21, saya ambil orang punya semua. Saya create saya punya jadikan saya punya rendang baru. saya jenamakan sebagai Active Fun and Thinking Classroom. Tapi semua tu saya ambil daripada internet. Tapi saya beritahulah sumber-sumber dia. Itu yang gunanya literature tu. Memang kajian tindakan memang macam tu pun. You kena guna semua model-model ni, olah, ikut konteks you. That will be your inovasi. That will be your inovasi. Okay, inovasi ni adalah menghasilkan produk ataupun proses yang lebih baik. Ya? Yang lebih baik melalui apa? Penambahbaikan dan modifikasi. Definitely you akan buat penambahbaikan bila you dah campur beberapa model. Teruskan cikgu, silakan. Ada yang lain? Terima kasih. Itu Cik Ali daripada Pasir Gudang. Rakan-rakan lain silakan. Okey Doktor dan moderator Puan Rosita, nampaknya semua peserta di sini tak tertidur, tak sempat nak tidur. Tengah hari ni tak tidur ni kan? Sangat menarik, very clear and everything is very simple, jelas dan menarik. Dan yang penting sekali apa yang tengok slide tu, ciri-ciri fun tu dah ada untuk kita orang tua ni pun kadang-kadang pula ketawa. Yang kita ingat tu macam mana kita nak campurkan model-model nak buat rendang tu lah kita ingat sampai bila-bila. Doktor Okay, good for sharing untuk kita semua dan kita semua SIP akan cubalah untuk balik nanti ke daerah masing-masing untuk share dengan semua kita punya leadership di sekolah. At least in one time, maknanya ada satulah yang boleh kita share bagaimana leadership paling tidak sekali dia dapat produce satu AR yang very simple tapi bermakna daripada langsung tak ada, maknanya dia start from one dulu. Itu saja daripada saya, daripada bilik peserta, dan saya serahkan semula kepada Puan Rosita. Terima kasih. Saya respon Terima kasih Tuan Haji. Saya respon sikit. Boleh silakan Puan. Okey, jadi saya harap yang mungkin ada dia dalam kalangan tuan-tuan yang bagi saya salah satu yang penting untuk pengetua-pengetua ini dia punya style kepimpinan dia, style kepimpinan. Saya ada terbaca satu artikel yang dikatakan leadership by wandering about, ya. Mungkin satu SIP boleh collaborate dengan satu pengetua, macam mana dia menggunakan model leadership by wandering about tu, management by wandering about pun saya tak tahulah dia punya model itu, di mana kepimpinan itu menunjukkan dia punya social presence, dia punya intellectual presence, dia punya social presence, so on tu, yang ada 3 jenis presence tu, okay, dalam dia punya kepimpinan. Mungkin boleh tengok ya, bagaimana dia dah tambah baik dia punya style. Kepimpinan ni, dia bukan, kalau dia growth mindset, dia sepatutnya boleh berubah-ubah. So mungkin tuan-tuan boleh lead research yang berkaitan dengan gaya kepimpinan, ya. Dan mungkin Johor boleh buat satu kolokvium just on leadership, yang di mana semua SIP ni bertindak sebagai critical friend untuk dia menjalankan action sekolah di Johor lah. Okay, itu sajalah throwback saya punya idea. Okay, saya serah balik pada. Okay, thank you Doktor. Thank you Doktor. Memang itu satu saranan yang sangat baik yang kita perlu sambunglah SIP terutama kelas. Thank you so
for this much needed sharing, Dr. Zaila, and not only contents beneficial, but your passionate delivery tu yang membuatkan kami sangat teruja, dan memang insyaAllah kami akan sambut apa yang saranan dan apa yang telah diberikan pada hari ini, insyaAllah. So I think kalau insyaAllah kita jumpa lagi, Doktor. Again, kami bagi pihak J Prisma masih panel Segijo mengucapkan jutaan terima kasih, terima kasih dari kami semua, dan insyaAllah kita akan kita akan share lah dengan izin kita akan share juga bersama semua warga pendidik di Malaysia, insyaAllah. Sekali lagi bagi pihak J Prisma, thank you so much. Mohon ampun dari kami sekiranya ada technical problem yang timbul dan sebagainya. We hope you will forgive us, and then we hope you will come back and share your knowledge lagi dekat di sini, Dr. Zaila. Thank you so much. Okay, bye-bye. Okay, sekian kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.